Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam part 2 cara-cara untuk menggunakan ataupun bagaimana untuk menggunakan Oracle Express, Oracle Database XE 11G to create applications for your project. Okay, so untuk hari ini, right, sebelum saya detailkan macam mana cara nak create a simple applications. Okay, so you all boleh dapatkan nota ni. Okay, creating apex.pdf ni, something like this. Saya akan gunakan sampel yang ada dekat sini untuk kita go through dan saya akan buat, and then nanti maybe later lepas you all tengok video ni boleh buat, you all boleh buat sendiri dan akhirnya nanti boleh try gunakan untuk you all punya project. Okay, so creating apex.pdf ni you all boleh dapatkan dalam saya punya folder dekat sini ni. So kalau siapa yang dah download mungkin dia dah perasan ada satu dekat dalam uFeature ataupun Island ada file yang saya dah masukkan, creating apex.pdf. Okay, just download this file as usual macam biasa, and nanti you akan dapat something like this lah. Okay, so kita akan build the Oracle Apex sini ni. Okay, so saya akan follow this a simple example. Nanti later you kena cuba sendirilah. Okay, so untuk hari ni yang ini semua ni kita dah pernah buat, jadi saya tak perlu ulang lah. Masukkan login, nama, dan kita dah quite familiar dengan proses ni. Create workshop kita dah buat awal-awal semester masa minggu pertama lagi dulu. Sales team, admin, sistem whatever it is lah. Okay, so semua kita dah berjaya dah buat ni, dan you all pun dah create a basics SQL dan sebagainya, dan kita dah nampak all this view ni. Okay, so untuk hari ni saya akan straight to the point, akan terus loncat ataupun jump to the page number di sini ni. Page number berapa ni? Okay, page number 7. Okay, builds and application. Okay, so saya akan sambil-sambil saya tengok nota ni, saya akan buat di Oracle dan nanti saya nak you all cuba sendirilah. Okay, dan akhirnya apply to your project based on your ERD tables and so on. Okay, so kita start sekarang ni. As usual, kalau kita tengok dekat sini, kita akan masuk application Express. Seperti biasa, kita dah ada account, kita dah create tadi sales team. Okay, dan kita pun dah nampak this view, dah banyak kali tengok. Before this saya dah tunjukkan how to use dan SQL workshop ni dah quite popular, dah quite familiar. Okay, so kita go back, kita go to this one, application builder. Kita tinggalkan dulu SQL workshop ni. Okay, so sample application pun saya dah terangkan dalam part 1. Jadi nanti you all kena tengok semula lah. Okay, cuma saya nak tunjukkan satu contoh di mana dalam tutorial sebelum ni. Okay, di sini yang saya tunjuk sebelum ni dalam tutorial part 1 baru ni, kita tak nampak this view ni. Okay, sebab nanti you all kena activatekan Flash. Okay, kalau kata you all gunakan Chrome nanti, just pergi dekat setting. Okay, pergi dekat privacy and security. So hopefully you all gunakan Chrome lah. So you all carilah nanti something related to the Flash. So you all kena enablekan Flash tersebut supaya you all boleh gunakan sebagai dia punya features dekat dalam tu. Okay, so kita boleh nampak lah dekat sini nanti ni, ataupun so mungkin boleh check kat sini ni Adobe Flash Player dan sebagainya, version berapa dan sebagainya. Cuma you all pergi dekat setting je lah nanti, just to activate dia nanti. Kalau anda kata tak boleh nampak lah Flash ni. Okay, so basically dia akan melibatkan something what we call as a security lah dekat sini. So you all kena enablekan Flash tersebut. Nanti just right click, dia akan pergi dekat setting macam ni. Okay, so you all akan nampak something like this lah. Okay, ni saya dah hutang masa dalam part 1, jadi saya dah tunjukkan contoh dekat sini. Ataupun kita tengok lagi satu contoh dekat sini, dia akan loadingkan report something like this. Sebelum dalam part 1 sebelum ni dia tak nampak apa-apa ni, kosong. So now kalau kita tengok dekat report ni, dia kita klik kat mana-mana, kita boleh go back to the customer dan sebagainya, dan kita boleh tengok report by sales, okay, by kategori. Kita boleh tengok order calendar. Kat sini hari ni Sam yang part 1 itu saya dah
insert new customer, dia dah masuk lah pada 16 hari bulan 6 ni. Dah ada order dekat sini. So dia akan nampak kat sini. So kalau kita klik, dia akan keluar something like this. Okay, so this is for the report. And also product order tree. And also customer map. Dia boleh keluarkan map sekali lah dekat sini. So hopefully kalau kita onkan to location dan sebagainya, dia boleh loading lah. Tetapi kita kena be careful lah dengan benda-benda macam ni. So kita nanti kalau kena ada internet yang stabil lah, baru kita boleh tengok. Okay, so settle untuk sampel ni. Apa yang saya dah cerita dalam part 1 ni, saya dah tunjukkan semula. So kita boleh nampak lah dekat sini all the data ni. So dengan syarat tadi, you all activatekan dia punya flash. Pergi dekat setting, cari flash punya setting. Okay. Right, so kita go back to the home. Kita tak nak dah tengok dekat sini. Okay, so kita back to the home. Go to application builder. Dan hari ini kita akan create a simple application. Okay, so saya akan buat side by side. Hopefully you all boleh nampak lah dekat sini. Alright, so the first one, kalau kita nak tu, so dekat sini dia akan ada satu button create di sini. So kita just klik create dekat sini. Okay. So kita akan follow lah exactly apa yang ada dekat sini. So dekat sini dia kata apa? Application type dia adalah based on the database. So anda kata you all ada web sheets ataupun sample application, boleh gunakan. Tapi untuk hari ini kita gunakan database. So make sure sebelum you all nak gunakan application ni, pastikan dah create dahulu table. Dah create dulu table, gunakan DDL dan sebagainya. Dah masukkan data, barulah create table. Barulah kita boleh dapat database. Kalau tidak nanti kita tak dapat. Okay, so untuk contoh yang ini saya gunakan table yang dah sedia ada lah dalam ni. Okay, kemudian kalau tengok dekat sini dia kata apa? Move next. Okay, kita move next. Okay, so dekat sini dia sebut start from scratch. Okay, kita follow je lah dulu. Untuk sampel ni kita follow dulu. Start from scratch. Next. Okay, dekat sini kita boleh namakan sistem kita. Okay, so kita boleh namakan apa-apa sahaja yang kita nak. Contoh dekat sini kalau kita nak follow sampel ni pun boleh. Kita bagi nama dia sales. Okay, kemudian application number ni, ini just a reference. Okay, kalau letak sini 104, kita boleh letak apa-apa number sahaja. You all boleh letak apa-apa sahaja number, as long as you all fahamlah nombor tu untuk apa. Sebab apa? Nombor ni adalah untuk reference sahaja kepada names sales tadi ni. Okay, so kita akan buat from scratch. Skema kita disebabkan sekarang ni skema kita ada satu. Saya assume you all punya skema pun ada satu. Andai kata you all dah create banyak skema. Okay. Bukan skema. Maksudnya skema ni salah satunya adalah kita punya workspace. Kalau kita dah create banyak workspace, kita akan nampak dekat sini. Tapi kalau kita ada satu saja, dia akan nampak something like this lah. Okay, so kita pilih workspace yang kita nak tu. Ataupun skema yang kita nak. Okay, so dalam case ni kita ada sales team. Kemudian klik next. Okay, so kita akan nampak macam ni. Okay, kita follow dulu example ni. Okay, kita tengok sini dia tick blank. Okay, kita ada blank dekat sini. Bagi nama dia home. Okay, seperti mana yang ada dekat dalam ni. Home. Okay. Kemudian kita add dia punya page kat sini. Okay, kita add page. Okay, kita tunggu sebentar. Okay, so kita akan, so maksud dia home, page untuk kita nak create ni adalah untuk page untuk home. Page untuk home. Okay, so dia akan nampak macam ni. Okay, so sekarang ni ada dua dah ni, saya dah klik dua kali. Okay, so kita akan nampak satu home dekat sini. Sama macam yang ada dekat atas ni. Kita ada home, blank. Dan kita ada delete dan sebagainya. Okay, ada delete dan sebagainya, jadi kita akan follow di sini. Okay. Okay, kemudian kita nampak dah dekat sini dia minta kita klik next. Okay, number 5 ni klik next. So kita klik next. So bila kita dah ada blank ni, maksud dia kita punya home tadi ni kita akan buat satu blank page. Right. So dia minta kita klik next. Kita klik next kat sini. Alright, so dia akan keluar macam ni. So kita nak macam mana? Ada tabs ke? One level of tab saja ataupun tabs tu maksudnya yang ni lah ni. So kita akan nampak ni ada satu tab kat sini ni. So kita follow dulu untuk yang ni. Kita kalau kat sini contoh ni dia buat one level of tabs, kita pilih one level of tabs. Okay, kemudian kita klik apa tadi? Kita klik next. Okay, so dia kata apa? Copy shared component from another application. Kita nak tak copy shared component? Maksudnya kalau ada workspace lain yang nak kongsi dengan kita, kita boleh copy. So for this example kita tak nak lah. Kita just klik no saja. Okay, so kita klik next.
Okay, so dia akan nampak dekat sini. Untuk next, untuk kita dah sampai kepada ni, kita akan sampai kepada authentication schema. Okay, dekat sini dia pilih application express. Apa maksud dekat sini ni? Kalau kita pilih application express, maksud dia apabila kita run kita punya application nanti, kita kena masukkan password yang sama macam kita masukkan masa kita nak login kita punya Oracle baru ni. Kalau sistem, password dia gunakan password sistem. Okay, so password dengan username adalah sistem. Kalau nak senang, kita letak no authentication. Maksud dia, kita klik run saja, automatically dia akan terus masuk kepada application, tak perlu masuk password. Okay, so ini dua. Kalau kata kita gunakan database account, dia akan gunakan database password. Okay, so terpulanglah. Jadi kalau untuk contoh yang ini, kita masuk ke application express, dia akan follow password yang ada dekat kita punya Oracle yang masa kita nak login tu. Okay, kemudian language, application primary, date format kalau perlu. Tak kisahlah, ikut pada kita lah nak format macam mana. Apa yang kita prefer. Terpulang. Kalau tak nak, kita just click next. Okay. Alright, this is the best part ni. Okay, once kita dah klik next tadi ni, sebenarnya apa yang you all nampak dalam sampel tu sebenarnya nampak macam quite complicated kan. Tapi sebenarnya kita dah ada satu themes kat sini. You all just pilih sahaja themes mana yang you all berkenan, klik dan nanti dia akan apply apa yang kita dah klik tu dekat themes ni. Okay, so tak payah nak pening-pening kepala untuk coding dan sebagainya. Kita pilih saja salah satu. Jadi kat sini mungkin saya pilih themes number 1. Terpulanglah pada you all, which one you all prefer. Okay, dan akhirnya kita klik next. Okay, kat sini ni dia suruhlah klik untuk create application tadi tu. Kita klik next. Dan dia sampai dah dekat sini. Dan last kali kita create. So kita create supaya kita akan dapat satu blank form. Satu form ataupun page yang kosong. Okay, kita tak masukkan apa-apa lagi dalam page ni. Okay, so kita klik button create. Alright, so saya besarkan yang dulu. So kita akan nampak sekarang ni dekat kita punya application 104 yang kita bagi nama sales tadi ni dah ada dua page. Satu home, satu lagi login. Okay, saya patah baliklah kat sini. Okay, satu home, satu lagi login. Okay, so macam mana cara kita nak test dia? Kita kliklah button run application. Okay, so kita run this application macam tadi. Okay, kita run. Disebabkan oleh username kita tadi, kita ikut password kat sini, kita masuklah sistem. Password ataupun username dan password yang sama masa kita login Oracle ni. Okay, klik login. So kita akan dapatlah satu basic form menggunakan themes yang warna merah tadi ni. Kalau you all pilih themes yang berbeza, dia akan nampak beza. So dekat sini apa yang masukkan tadi, kita ada satu tab yang kita panggil dia home tadi, tetapi dekat sini masih tak ada apa-apa, dia masih lagi kosong. Okay, so kenapa kosong? Sebab kita baru ada satu sahaja page yang mana nama dia adalah home dan satu lagi adalah untuk login. Okay, kita follow the next step. Okay, macam mana kita nak create dia punya another page untuk kita masukkan dalam application kita ni. Okay, so create a report and a simple form. Kita boleh create report ataupun simple form berdasarkan kepada table ataupun database yang kita dah create lah. Tapi untuk contoh yang ini, saya gunakan dahulu database yang sedia ada, EMP dan juga satu lagi ni department. Okay, alright, kita follow. Kita create page. Kat sini dia sebut create page, kita create page. Okay, so kita akan nampak dekat sini, kita nak create apa sebenarnya? Kita nak create form. Okay, so dekat sini kita akan select form. Contohnya, so kita klik next. So maksud dia sekarang ni, kalau you all nak create benda lain, semua boleh kat sini. Blank page, multiple page, chart, calendar yang you all nampak dalam sampel tadi, ada tree, ada map, dan sebagainya, semua ada kat sini. Nanti you all boleh try and error. Okay, so untuk kali ni, for this sample, example, saya create form dulu. Okay, klik next. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia lepas pada form, dia akan pilih form on a table with report. Kita akan ambil ni, form on a table with report. So yang inilah. Okay, form on a table with report. So kita akan pilih this one. Tapi kalau kata later you all nak pilih mana-mana yang ada dekat sini pun boleh, silakan. Boleh try and error. So bila kita klik nanti kita akan nampak view dia macam mana. Okay, kemudian apa kita nak perlu buat?
Okay, klik next. Dah pilih, kita klik next. Okay, so dia akan nampak something like this, sama. Okay, table kita ada table apa tadi? Sebabkan skema kita hanyalah ada satu tadi, sales team. Kita akan gunakan sales team sajalah for the time being. Tapi kalau katakan nanti later you all gunakan skema yang lain, workspace yang baru, create workspace yang baru, nanti you all akan nampak dekat sini. So for your project nanti, better create workspace yang baru. Jangan gunakan workspace yang sample yang kita guna ni. Okay, better gunakan workspace yang baru, bagi nama baru, nanti you all akan nampak dekat sini. Okay, dan create lah table dalam workspace tersebut. Okay, berdasarkan kepada ERD proposal yang telah dihantar. Okay, kemudian klik next. Okay, dekat sini dia bagi nama, kita letakkan tadi next, dia akan bagi table ataupun view name. So kalau kita tengok dekat sini, kita akan nampak table yang dah kita selalu nampak lah dekat sini ni. So kita pilih lah mana-mana table yang ada. Tapi kalau katakanlah data untuk your punya project, you kena create table baru, data baru, nanti dia akan listkan dekat sini. So you pilih je lah table mana. So untuk kali ni, saya gunakan table department. Okay, walaupun dekat sini nama dia department, sini di EPT, tak apa. Dia lain sikit. Kita dah banyak kali guna lah table ni. Okay, klik next. Okay, dia akan keluar something like this. Okay, kita akan buat satu, dia nanti kita dah tahu dah, owner dia adalah sales team. Maknanya ni workspace dia. Nama table dia department. Okay, kita nak implement interaktif ataupun klasik. Basically kita akan interaktif lah. Apa beza dia nanti saya tunjuk lepas kita keluarkan output. Okay, page number nombor 2. Kita tinggalkanlah nombor 2. Nanti dia akan ikut sequence. 2, 3, 4. Bila kita ada banyak page, dia akan ikut sequence. Okay, kita akan buat something like this. Department report. Kita follow dululah. Department report. Okay. So yang ini kita buat juga ikut follow yang ni. So maknanya dia page name dengan page region title ni kena beza. Tak boleh sama. Tapi sebenarnya dia mewakili benda yang sama. Cuma nama yang kita letak dekat sini tak boleh samalah. Kalau contoh dekat sini kalau kita nampak dia letak departments RPT saja. RPT atas dia letak report full. Report RPT. Okay. Dan kita kena select kat sini region template, kita kena ambil daripada report region. Sebab yang pertama ni kita nak create report dulu. Berdasarkan pada table yang ada ni, kita nak create report. So maksudnya bila kita klik je nanti kita akan dapatkan sumber data tersebut. Dia akan keluarkan sumber data. Okay. So region dan kita dah nampak sini. Okay. Kita nak tak breadcrumb. Okay. Apa benda breadcrumb ni? Kalau kata you all nak breadcrumb ni, ini adalah yang dipanggil breadcrumb. Yang ini. Yang kita akan nampak ni. Ini adalah dipanggil breadcrumb. Nanti kita akan nampak lah dia akan create macam ni. So maksudnya kita boleh patah balik. This is what we call as a navigation. Okay. Dia ataupun dipanggil kat sini breadcrumb. Nak ke tak nak? Kalau kita nak, kita just letak breadcrumb. Okay. Kemudian kita letak department report. Okay. Dia akan pergi kepada home tadilah. So pastikan apabila dia navigate tadi, daripada home dia akan pergi ke department. Department kalau kita patah balik, dia pergi kepada home. So dia punya parent page tadi adalah home. So dekat sini, setakat ni kita ada satu page saja yang kita dah create nama dia home. Kita patah balik ke home lah. Okay, so macam ni pun dia patah balik ke home. Okay, klik next. Okay, kat sini kita dipanggil apa sini? Both report and form page will use the same tab definition. Kita nak gunakan ataupun tak nak. Okay, kita kalau kata kita follow this one, kita gunakan use an existing tabs, sets and create a new tab within the existing tabs. Okay. Apa yang ada dekat sini ni, option-option yang ada ni, you boleh try lah kemudian. So far saya follow yang ini. So nanti jangan terlalu follow sangat sampel ni. Boleh je try mana-mana. Tapi nanti you akan nampak output dia. Kalau tak nak, kalau tak sesuai, boleh delete. Okay, kita bagi dekat sini. Label dia, kita panggil dia ikut nama kat sini. Departments. Okay, kita follow sampel. Kemudian kita klik next. Okay, so dia akan keluar something like this lah. So contoh dekat department kita ada department number, the name and also location. Okay, so kita nak pilih semua. Kita klik highlight kat sini dan tekan button shift. Dan tekan kepada nombor kolom yang number 3 ni. Okay, kalau kata kita nak pilih one by one, contohnya kita tak nak the name, kita tekan control. Okay, tekan control, kita boleh pilih satu-satu. Contoh kat sini saya pilih department, tekan control, nak location. Department name tak, the name tak nak. Tapi kalau contoh dekat sini, dia pilih 3-3. So, patah balik, kemudian tekan button shift, dan terus klik dekat lock, nanti dia akan select 3-3 lah. Ataupun kalau tak nak pun, kita just, kalau kita pilih satu-satu, dia tak boleh pergi. So, kita kena pilih satu, shift, okay, dan tekan pada number 3 tadi. So, dia akan pilih semualah. Okay, yang ini optional, close pun tak nak. Okay, klik next.
Alright, so dekat sini dia tulis kat sini create report, okay, edit link. Edit link tadi ni kita nak gambar macam mana? Ni pilih lah. Yang mana yang sesuai, kita follow dulu. Ni mana kalau kita nampak gambar pensil ni, ini adalah untuk kita nak edit semula data yang ada dalam report ni. Okay, klik next. Okay, so dekat sini next. Number 3, okay, kita buat. Okay, sekarang ni tadi kita dah selesai create satu page, report. Sekarang ni proses yang kedua kita nak create form pula. Sebab tadi dia punya, kita pilih tadi create page on a report. Okay, so maksud dia bila dia sekali jalan, dia buat dua benda. Report dan juga page. Okay, report dah selesai. Sekarang ni kita akan pilih ataupun kita akan create form page. Okay, kita follow yang ini. Okay, so kita ada department tadi. Sebab tadi page tadi kita, before this kita ada 2, dia akan jadi 3. Kita follow lah kat sini ni. Department form. Sebab yang pertama tadi report, sekarang ni kita buat form. Yang ni pun sama, kita follow di department FRM. Okay, nama tak boleh sama. Nama atas dengan nama bawah tak boleh sama. Okay, cuma dekat sini kita pilih form region. Sebab kita sedang create form page. Okay, nak breadcrumb tak? Okay, kalau nak breadcrumb nanti dia akan patah balik kepada form ataupun parent dia adalah department. Kita tukar nama lah. Contoh kita bagi kat sini department form. Department form. Okay, department form. Okay, kita follow je. Next. Alright, dia akan dapat something like this. Okay, kita akan dapat department number. Ataupun kita nak pilih tak primary key. Kalau nak pilih primary key, kita just pilih dan kita jadikan ini adalah primary key. Okay, so kalau kita ada 2 primary key, kita boleh pilih. Contoh dalam case ni sekarang ni kita ada 1 primary key sajalah. So department number sajalah primary kita. Jangan select yang nombor 2 ni. Nombor 2 ni adalah primary key kedua. So that's why dalam soalan selalu tanya, boleh tak ada lebih daripada 1 primary key dalam satu table? Jawapan dia yes lah. So sebenarnya boleh, tak ada masalah. Cuma normally kita gunakan 1 primary key saja. Okay, kita follow yang ni. Next. Okay, dia klik kat sini, dia kata apa? Choose existing trigger. Okay, choose existing trigger. So kita klik existing trigger. Next. Okay, bila kita dah sampai dekat next ni, okay, klik next juga. Okay, so kita to define the source of primary key, klik next to select the column. Kita select column lah macam tadi juga. Select, tekan button shift. Kemudian kita klik button next. Okay, so dekat sini kita dah sampai kepada dah nak proses yang terakhir ni. Sekarang ni kita dah define dia punya form page tadi ni. So insert nak tak? Okay, ni adalah button tadi yang kalau kita tengok tadi ada banyak button. Insert, update, delete. So jadi sebenarnya tak perlu coding. Kita just yes or no saja. Kalau kita nak button ni, kita yes. Kalau tak nak, klik no. Okay, klik button next. Okay, so sekarang ni kita dah dalam proses yang terakhir untuk kita confirmkan. Jadi apa yang kita dah buat sebelum ni adalah yang pertama tadi, kalau tengok dekat sini kita identify table ataupun view. Kemudian kita dah create satu report page. Dan yang kedua kita dah create satu form page. So maksudnya dia sekali jalan ni, dia create dua benda. Page dan juga report dan juga form. Dan tapi tadi kita ada banyak option. Nak create form saja pun boleh, nak create report saja pun boleh. Dan sebagainya. Terpulang pada kita apa yang kita pilih dekat table kat atas yang tadi ni. Okay, kemudian kita klikkan confirm, kita klik finish. Okay. Dan bila kita dah klik finish, kita boleh run semula page kita tadi ni. Okay, kita klik button run. Okay, so at the end of the day, kita dah dapat satu sample application di mana kita dah masukkan satu table yang dinamakan sebagai department. Jadi kalau you all ada 5-6 table yang perlu display dekat kita punya application ataupun project tadi ni, kita just masukkanlah ikut step yang sama. Okay? Dan dekat sini ni ada button-button yang saya cerita tadi ni. Ini kalau kata you all pilih interaktif, dia akan dapat something like this. Kalau kita pilih klasik tadi, dia tak akan dapat something like this. So that's why benda-benda macam ni you all boleh try and error. Okay, so boleh buat filter dan sebagainya, boleh buat filtering. So dekat sini ni kita dah gunakan banyak operator yang mungkin kita boleh buat something. Department number mungkin kita nak nombor 30 saja, apply. Nampaklah kita akan dapat selain less than 30 kat sini. Okay, so ataupun kalau kita tak nak, kita just remove filter. Jadi dekat sini sebenarnya kita dah buat, kita sekali jalan kita akan dapat satu application yang agak complete. Okay, so nampak tak dekat sini?
Kita dah create satu department report. Okay. Kat mana form dia? Form dia dekat sini. Kalau kita create tadi ni, kita boleh dapat satu form dan kita mungkin boleh masukkan data yang baru. Okay. So nampak dekat sini dia punya department number tadi macam tersorok. Tapi sebenarnya ada application lain nanti kita boleh openkan semula link ni. Okay, itu untuk later untuk video yang lain kita akan tengok, ataupun nanti saya akan supply video yang lain untuk you all tengok macam mana nak openkan. Kalau tak nanti kita boleh masukkan dua, tapi sepatutnya form kita ada 3 tadi ni. Okay, ada 3. So kena ingat dekat sini, fahamkan kalau kata kita nak create, termasuklah kita punya primary key, nanti ada cara macam mana kita nak viewkan dia. Okay, so masukkanlah apa-apa. Okay, location contoh. Okay, kalau kita tengok macam ni dia akan keluar error. Dia keluar error sebab apa tadi, department dia dia tak boleh insert null dekat dia punya primary key. Okay, so nanti you all kena openkan semula department number dekat sini. Okay, itu dalam video yang lain, ataupun saya akan supply video yang lain nanti untuk you all cara macam mana cara nak open. Nanti kena tengok satu-satu video ni. Okay, cancel dulu. Okay, so dekat sini ada dua lah tadi. Satu create form, satu lagi kita dah ada report. Ni contoh button edit tadi ni. Kalau kita nak edit semula, dia akan keluarkan something like this. So dia akan keluar. Tapi department number tadi tak ada. Sebab dia tak nak kita edit department yang tu. Tapi kalau kita nak keluarkan pun boleh macam saya sebut tadi. Okay, kalau kita nak apply changes, kalau tak nak cancel, kalau nak delete kita boleh delete. Okay, kita tengok dulu sedikit lagi sampel kat sini. Okay, improve forms and report, modify user interface UI. Okay, yang ni saya sambung kemudian insyaAllah. Okay, ataupun kalau saya tak sambung pun nanti you all boleh create sendiri. Okay. Cuma nanti saya tunjukkan dengan pantas kat sini pun kita boleh create new department reports and also form. Gunakan format yang dah di. Okay, so you all boleh double check again lah. Boleh follow balik dulu exercise ni. Okay, follow dulu step by step, kemudian dapatkan idea macam mana nak buat, and lepas tu nanti barulah plan macam mana nak navigate sistem tersebut. Okay, saya hold dulu yang ini, saya tunjukkan satu contoh yang satu lagi contoh yang agak pantas jugalah. Okay, so kita back kepada home tadi, application 104 tadi ni. So sekarang ni nampak tak kita ada kita ada 4 page, 1, 2, 3, 4. Sebab tadi sekali jalan kita dapat report, sekali jalan kita dapat form. Okay, saya tunjukkan dengan pantas macam mana kita nak create another form ataupun report. Okay, kita klik next, create page. Ni pantas Okay, kita buat katakanlah sekarang ni kita nakkan form saja. Okay, kita klik next. Sekarang ni kita nak form apa tadi? Kita nak mungkin tabular form lah. Ni saya try and error je. Dia cantik tak cantik tu terpulang nanti you all kena try semua-semua. Tadi kita buat yang ni kan, form on the table with report. Okay, next. Okay, still juga ada sales. Kita sebab ada satu, nak insert, delete dan sebagainya. Okay, next. Okay, table, kita pilihlah table. Kali ni saya pilih table EMP. Okay, next. Okay, nak semua, kita pilih semua. Shift. Tekan nombor 1, tekan shift. Klik, next. Okay, so dia akan follow step ni. Okay, nak primary key tak? Yes. Kalau kata employee number ni primary key, kita buat yes. Klik next. Okay, kita gunakan existing figure jugalah macam tadi. Next. Okay, so untuk employee number pun kita pilih semua. Next. Untuk updatable column tadi ni. Okay, next. Okay, page kita tak ubah lah sebab dia akan ikut sequence. Ni kalau perlu nama ni kena ubah. Tapi saya malas nak ubah dulu untuk yang ini. So you all, saya gunakan je lah nama yang ada. Tapi untuk you all, pastikan nama ni ubah mengikut kesesuaian page tersebut. Okay, so kalau disebabkan tadi kita nak create, kita buat apa tadi ni, form kan, kita ambil dekat form region lah. Contoh dekat sini, sebab tadi kita buat tabular form kan. Okay, kemudian template dia kita boleh tengok lah. Yang ini pun you all boleh pilih, banyak jenis template ni. Okay, nak horizontal ke, nak apa ke, terpulang. Okay, nak breadcrumb tak? Yes. Kalau nak breadcrumb, so dia akan patah balik ke mana? Mungkin kita boleh patah balik ke home lah kat sini. Terpulang. Kalau kata kita banyak, kita boleh patah balik dekat sini pun boleh, dekat sini pun boleh, dekat home boleh. Jadi dekat sini, you all kena plan your navigation. Selepas kita klik ni, nak patah balik ke mana, dia nak pergi ke mana. Okay, yang ini sangat penting. Navigations on the applications. Okay, next. Nak use tak? Kita use yang ada tu lah.
So kita gunakan select tab tadi, homes dan department. Bagikan label dia adalah mungkin tadi employee form. Employee, kita bagi employee sajalah. Next. Cancel, submit, delete. Kalau kita nak, kita just tu. Kalau tak nak, kita tukar nama lah, tukar bahasa Melayu ke. Next. So after page submit processing, branch to page. Bila kita dah submit, dia akan pergi pada page number 4. When cancel button press, branch to this page. Jadi benda-benda ni sebenarnya kita boleh navigate tadi ni. Ni lepas ni dia nak patah balik ke mana dan sebagainya. Jadi kena plan properly. Kena plan properly. Kena hati-hati dekat sini. Saya akan tanya nanti. Lepas ni dia pergi mana. Jadi flow dia tu kena betul. Next. Dah settle, kita finish. Habis, kita run. Dan kita akan dapat something like this. Nampak tak? So update form. Kalau kita patah balik, dia pergi dekat home, pergi dekat employee. Dan sekarang ni kita dah ada 2 table. Bergantung pada cara macam mana kita create the form ataupun the reports based on the table yang dah ada tu. So please use your own creativity, imagination untuk create form ni. Saya tunjukkan satu lagi yang agak cepat lah mungkin. Saya cuba. Kita pergi dekat home balik. Sekarang ni dah ada berapa page? 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada department report, department form dan kita ada update EMP tadi ni. Untuk kita updatekan employee table. Kita klik sekali lagi create page. Kalau contohlah kita nak masukkan chart kat sini ni. Contoh tadi kita nak masukkan chart kan. Kita masuk, klik next. Chart dia flash lah kot. Next. Pastikan ada flash lah. Tadi dah install flash. Next. Naknya macam mana? Nak horizontal ke, pie ke, donut ke, terpulang. Mungkin nak pie ke, sini lah kot. Kita ambil yang ni lah, 3D. Next. Page number 5. Chart dia untuk chart EMP lah contohnya. Chart region. Kita ambil dekat chart region. Kalau chart juga. Kemudian nama dia chart. Nak breadcrumb tak? Yes. Pergi patah balik ke mana? Home lah contoh. Next. Kita gunakan existing table tadi. So, kita gunakan apa tadi? Dekat home. Label dia adalah chart. Contoh. Next. Chart title. Ni saya hentam je lah. Contoh employee. Animation nak ke? Terpulang. Nanti you all kena try balik lah. Animation dia side from left ke center ke, transparent, solid dan sebagainya. So, benda-benda nanti you all kena test. Bila buat, test. Kalau tak suka, boleh delete balik. Next. Nak buat tak query? Mungkin kalau you all nak buat build query, boleh gunakan yang ni lah. Ambil pada sales ni. Next. Table mana kita nak ambil? Table employee. Next. So dia akan buat select label. Katakanlah kita nak ambil department saja. Select value. Department dengan mungkin employee number ke? Contoh, tak kisahlah. So aggregate mungkin ini kena tengok balik, kena double check balik. Sum. Kemudian type of link, kita tengok no link, tak ada, page ID dan sebagainya, kita klik next. Kalau ada dia akan buat kat sini. So kita boleh copy, sama ada kita boleh copy paste ataupun kita just finish, nanti dia akan keluar dekat sini. Alright, so kat sini kalau tak ada data dia akan keluar tak ada data lah. Kalau kita boleh buat SQL sendiri, kita just masuk SQL, tak payahlah kita build from the query. Tapi dah ada build query ni, kita just follow the step. Next. Kita dah finish. Kita run the page. At the end of the day, dekat chart tadi ni, kita akan dapat something like this. So kita akan dapat chart tadi ni. So kita klik kat sini, dia akan keluar. Kita klik sini. Cuma, chart ni, macam saya sebut juga tadi, plan properly. Nak keluarkan chart apa? Apa report yang kita nak keluarkan, apa jenis chart yang kita nak keluarkan. Jangan main letak saja chart yang ada dekat sini. Dan macam-macam lagi features yang you all boleh gunakan. So untuk hari ni, mungkin chart tadi ni pun boleh letak dekat home. Nanti susun balik. Chart ni sepatutnya kita boleh letak dekat home nanti untuk kita create dia punya base dan sebagainya. Kita boleh buat segmen-segmen tertentu dekat home ni. Macam kita tengok sampel tadi ni. Tapi dekat sini saya just create very fast untuk you all punya sample untuk part 2 ni. Nanti saya akan insyaAllah kalau ada masa next week saya akan create another video untuk part 3 dan seterusnya untuk
cantikkan lah table ni, touch up dan sebagainya, sampailah jadi satu sistem yang lebih kurang sama macam sampel. Tapi kalau InsyaAllah kalau sempat, kalau tak sempat, you all boleh follow video-video yang saya akan supply. Ataupun video tersebut, you all boleh tengok dekat YouFuture ni. Okay, dekat sini, pergi dekat Apex Video ni, saya dah ada, lebih kurang saya dah upload 24 jenis video dah kat sini. So, boleh tengok balik video-video ni, nanti saya akan explain semula lah. So, you all kena tengok one by one video ni. Tengok dulu video, baru dapat idea. Okay, so, saya akan cerita kemudian lah untuk video ni. Okay, so, for that, dengan tu saya rasa cukuplah untuk hari ni. Saya dah tunjukkan sedikit sampel, tak adalah detail sangat, tapi at least you all dah nampak macam mana cara nak create simple system. Cuma detailkan semula berdasarkan kepada ERD dan juga proposal yang you all dah hantar. Okay, so untuk part 2 ni saya akan stop setakat ni dulu. Kita jumpa lagi maybe part 3, part 4 dan sebagainya. Sekiranya ada, nanti saya akan create semula part tersebut. So with that, thank you very much. Right. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di dalam video ataupun part yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.